Saya dihubungi oleh seorang waris lelaki yang kematian ibu dan abangnya dalam tempoh yang singkat, iaitu kurang daripada 2 tahun. Jadi saya namakan beliau ni Encik Din. Semasa proses pusaka ibunya, beliau dan abangnya sebagai waris faraid, mereka telah bermuafakat untuk menyerahkan rumah pusaka atau rumah peninggalan ibunya kepada abangnya. Rumah tu sebenarnya ada atas 2 nama, iaitu nama ibunya dan juga nama abangnya. Tapi menurut beliau, 80% daripada pembayaran rumah dibayar oleh ibunya. Walaupun abangnya ada nama dalam rumah tersebut. Malah renovasi rumah yang menelan belanja beratus-ratus ribu pun adalah daripada duit ibunya. Tetapi masa proses perbicaraan pusaka ibunya, Encik Din walaupun berhak untuk dapat separuh daripada hak pusaka atas ibunya, dengan dasar kepercayaan, dia telah menyerahkan 100% hak milik rumah kepada abang beliau. Tapi pada masa yang sama juga, abangnya juga setuju membayar sedikitlah bahagian kepada Encik Din ni. Macam compensation lah. Malangnya dalam setahun lebih begitu, abangnya telah meninggal dunia tanpa sempat membayar. Dan lebih malang lagi, kini rumah pusaka yang penuh dengan kenangan keluarga ni jadi rebutan antara Encik Din ni dan juga balu arwah abangnya. Sepanjang perkahwinan, arwah ni dia tidak digunakan anak. Ini makna kalau ikut faraid, bahagian balu abangnya ialah 1/4, manakala baki pusaka iaitu 3/4 adalah hak milik Cik Din. Malu kini sudah berkahwin, dia dah berkahwin baru dan menetap dengan suami barunya di rumah tersebut. Masalah dia timbul bila balu ni seolah-olah nak menguasai keseluruhan rumah tersebut. Walhal rumah tu adalah rumah keluarga. Segala pinggan mangkuk, peralatan, perabot memang dah ada ketika arwah ibu masih hidup lagi. Pada awal-awal perbincangan, iaitu sejurus lepas kematian abang, maka isteri tersebut dia memahami situasi rumah pusaka tersebut dan bersetuju untuk mengembalikan rumah itu kepada adik arwah iaitu Encik Din. Pada perbicaraan kali pertama, si adik ni iaitu Encik Din ni berbaik hatilah. Dia menyerahkan kebanyakan harta-harta milik arwah abangnya kepada isteri, iaitu balu lah, termasuklah kereta dan motosikal. Saya rasalah Cik Din ni dia anggap bila dia buat macam tu, nanti si isteri lebih mudahlah untuk melepaskan bahagian rumahnya. Tetapi bila masuk bicara pusaka yang kali kedua, iaitu khusus untuk dapatkan perintah pembahagian bagi rumah tersebut, balu dia seolah-olah dia menyatakan hasrat untuk memiliki keseluruhan rumah tu. Cerita dah jadi lain dah ni, dah jadi plot twist. Sekarang ni call pun tak berangkat, WhatsApp pun tak berbalas, dapat blue tick je. Sampaikan Cik Din pun terpaksa bercakap lah, berjumpa dengan suami barunya, mengadu nasib. Suaminya faham, tapi dia tak boleh nak buat apa-apa sebab ternyata balu ni tetap berkeras nakkan rumah itu. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kisah ni bukanlah satu kisah yang rare ataupun yang jarang. Bagi kami lah sekurang-kurangnya, cerita ni adalah cerita yang biasa kami dengar. Sebabnya cerita hari ni dengan cerita esok tak sama. Cerita masa hidup dengan cerita selepas meninggal memang tak sama. Bagi Cik Din ni, sebenarnya yang penting kepada beliau ialah beliau nakkan rumah tersebut sebab dia mempunyai kenangan beliau bersama keluarganya, bersama abangnya, bersama ibunya. Sebab sekarang ni dia sebatang kara saja, dia tak ada siapa-siapa, dia tak ada adik-beradik, dia tak ada mak ayah, atuk nenek pun sudah lama tak ada. Jadi hanya rumah tu saja yang akan menjadi bahan kenangan beliau bersama-sama keluarga. Jadi apa pengajaran daripada kisah ni? Masalah utama sebenarnya dalam pusaka ni adalah masalah komunikasi. Yang menjadi gaduh, yang menjadi bertengkar, yang menjadi macam-macam lah. Sebagainya ialah disebabkan oleh salah faham kerana komunikasi. Bayangkan kalau kita ni suami isteri pun, adik-beradik pun boleh bergaduh. Ini kan pula ipar dua, mertua menantu, dalam keadaan orang yang menjadi jambatan tengah-tengah tu dah tiada. Sebab itulah mudah sekiranya kalau kata ada orang tengah yang membantu jika dalam situasi ini. Tapi jangan pula cari orang yang ada kepentingan. Contohnya, pilih orang tengah di kalangan ahli keluarga yang mungkin bakal mewarisi harta tersebut seperti isteri dan anak-anak dan sebagainya. Kalau boleh orang tengah ni biarlah orang yang profesional dan tahu selok-belok mengenai harta dan pusaka. Contohnya macam peguam, wakil syarikat amanah, konsultan seperti saya.
Tapi saya secara peribadi, saya sebenarnya kurang gemar. Saya tak suka jika kes yang datang kepada saya ialah kes orang yang sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya dia tidak membuat sebarang persediaan dan perancangan. Sebab kalau dalam keadaan ini dia suka nak diselesaikan dan mungkin tak boleh nak selesai pun. Paling mudah sebenarnya adalah semasa hidup si mati tersebut telah mengambil khairat pusaka. Supaya bila dia meninggal nanti dah ada orang yang profesional, orang yang mahir untuk standby, untuk uruskan pusakanya. Dialah yang akan menjadi jurucakap bagi kedua-dua pihak keluarga. Pengajaran kedua adalah mengenai perjanjian tebus pusaka, iaitu perjanjian antara Encik Din dan juga arwah abangnya. Dia terguna pakai sampailah ke pusaka abangnya itu sendiri. Maksudnya sekiranya abangnya tidak membayar semasa hidup, dia akan dianggap sebagai hutang. Cuma yang menjadi isunya ialah perjanjian tersebut tidak direkodkan. Perkara-perkara menyebabkan hutang, dia perlu dicatatkan oleh orang yang berhutang itu. Sebab hutang itu perlu dilunaskan oleh waris-waris kerana ia adalah hak arwah. Iaitu dia perlu ditolak dulu daripada pusaka sebelum dibahagi-bahagikan. Pengajaran ketiga ialah sekiranya anda berhasrat ataupun berjanji untuk serahkan harta kepada orang-orang tertentu, kena buat persediaan betul-betul. Jangan buat perjanjian mulut. Pastikan perjanjian ini direkodkan. Betul, cara macam mana direkodkan memang penting. Tetapi lebih penting adalah kandungan yang direkodkan. Sebab ramai yang datang kepada saya tanya, boleh tak kalau dia tulis perjanjian ataupun dia tulis hibah ataupun apa-apa jugalah yang dia nak buat itu di dalam satu kertas, ditandatangani dan juga dicop bersurat sumpah ataupun direkod secara video dan sebagainya. Ya betul, kaedah tu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah konten atau kandungan yang direkodkan. Contoh dalam situasi ni, hasrat abangnya adalah untuk mengembalikan rumah pusaka itu kepada adiknya sebab dia rumah keluarga kan. Jadi dia nak mewariskan kepada yang ada talian darah saja atau bloodline dia sahaja. Sepatutnya semasa hidup arwah ni perlu membuat hibah supaya hak adiknya dan juga supaya rumah tersebut dipelihara. Bila nak buat hibah tu, kena pastikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya semua dipatuhi. Jika anda dapat sesuatu, sila like dan sharekan video ini kepada kenalan dan keluarga anda. Subscribe channel ini dan sila tekan loceng jika anda nak tahu lebih banyak mengenai harta dan pusaka. Ingat, harta anda biar jadi pusaka, jangan jadi saka. Hingga kita bertemu kembali.